Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesami bin Azman. Nama Medrik 13 3A 21F 2017. Pengenalan. Air sisa domestik atau air kubahan boleh didefinisikan sebagai sebarang air atau cecair yang mengandungi kekotoran atau pencemaran dalam bentuk pepejar. Cecair ataupun gas maupun kombinasinya semua yang memudaratkan sekiranya ia dilepaskan ke alam sekitar. Dalam erti kata lain, air sisa merupakan air yang telah dipakai oleh sebab pengguna aktiviti harian oleh komuniti seperti dari tandas, sinki, cucian pakaian dan mandian. Terdapat dua jenis air sisa iaitu air sisa domestik dan juga air sisa industri. Berbagai kajian dan teknologi telah dibangunkan untuk merawat air sisa kubahan ini bagi memenuhi piawai kualiti air yang telah ditetapkan sebelum air sisa ini dilepaskan ke dalam air. Hal ini sebelum air sisa dilepaskan ke badan air. Hal ini demikian memastikan bukan sahaja tidak membahayakan kesihatan manusia bahkan juga alam sekitar. Namun begitu, kes pencemaran air semakin meningkat kerana pertambahan bilangan penduduk dan pembangunan yang kian pesat. Seterusnya, pencirian air sisa domestik dari kawalan pembandaran adalah sangat penting bagi mengetahui kandungan dan tahap kepekatan bahan-bahan pencemar tersebut yang menjadikan salah satu punca tercemarnya air. Hal ini dikatakan demikian kerana ciri awal air sisa domestik yang masuk ke dalam loji rawatan menentukan keberkesanan kaedah rawatan yang dipilih dalam sesuatu reka bentuk loji rawatan kubahan LRK dan seterusnya dapat mengelakkan bahan-bahan pencemar yang tidak dirawat dengan sempurna lepas ke badan air. Secara umumnya, kualiti air sisa domestik perbandaran diwakili oleh parameter fizik kimia seperti nilai pH, permintaan oksigen kimia COD, nitrogen amonia NH3N, suhu kekondisian, kekeruhan, jumlah pepejar tersampai TSS dan nitrogen nitrat NO3N. Di samping itu, paip pembetung yang membawa sisa kubahan perbandaran ke LRK dijangka mempunyai kepekatan COD minimum sebanyak 500 mg per liter. Berdasarkan nilai mereka bentuk sesebuah loji rawatan kubahan iaitu Garis Panduan Industri Pembetungan Malaysia MSIG. Namun begitu, kepekatan COD terukur yang sebenar dalam influenza adalah tidak konsisten dengan kepekatannya yang turun naik. Malah boleh mencapai kepekatan serendah 50 mg per L. Ketika aliran perlahan, kepekatan COD yang rendah berpunca daripada beberapa faktor, antaranya disebabkan oleh penyusupan air ke dalam paip pembetung ketika hujan sama ada melalui rekahan paip maupun penutup lurang. Lokasi kawasan kajian adalah bertempat di Taman Kenangan, Kampung Balai Besar 2300 Dungu, Terengganu. Jenis penempatan di Taman Kenangan adalah kawasan perumahan di Dungun, Terengganu. Bilangan kediaman di lokasi kajian ialah 137 buah rumah. Purata bilangan bagi isi rumah adalah selamai 5 orang dan jumlah isi rumah adalah 685 orang. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, konten. Lokasi kawasan kajian Taman Kenangan, Kampung Balai Besar 23,000 Dungun, Terengganu. Jenis penempatan kawasan perumahan di Dungun, Terengganu. Bilangan kediaman di lokasi kajian 137 buah rumah. Purata bilangan isi rumah 5 orang. Jumlah isi rumah 685 orang. Sistem agihan air. Sistem agihan yang dipilih untuk tujuan agihan kepada pengguna haruslah mempunyai tekanan yang mencukupi untuk keperluan pengguna dan pihak bomba sekiranya berlaku kebakaran. Terdapat 4 jenis sistem agihan air kepada pengguna iaitu sistem hujung mati,
sistem grid, sistem gelap, dan sistem radial. Sistem hujung mati, umumnya reka bentuk rangkaian ini kelihatan seperti bentuk pokok, juga dikenali sebagai sistem pokok. Sistem ini digunakan di bandar-bandar lama yang dibina secara tidak teratur tanpa sebarang perancangan. Rangkaian keseluruhan paip dibahagikan kepada beberapa sub rangkaian. Antaranya ialah garis utama, sub utama, garis cawangan dan sambungan perkhidmatan. Dan paip yang berada pada sambungan perkhidmatan ialah paip perkhidmatan. Susun atau reka bentuk untuk rangkaian paip jenis sistem hujung mati ialah paip utama diletakkan di bahagian tengah bandar atau kawasan agihan. Paip sub utama diletakkan di bahagian kiri dan kanan paip utama dan kemudiannya dipecahkan kepada paip cawangan untuk tujuan agihan. Kelebihan sistem hujung mati ini ialah sistem ini mudah untuk direka bentuk dan mudah untuk mengira kadar alir dan tekanan air. Oleh itu, kos projek dapat dikurangkan dan sistem ini kurang menggunakan injak pemutus dalam rangkaiannya. Namun demikian, kelemahan sistem ini ialah risiko untuk terjadinya gumpalan bahan-bahan endapan di bahagian hujung kawasan air bertakung seperti injak, pump dan lain-lain adalah tinggi. Genangan air yang berlaku akan mengakibatkan pemendapan sedimen. Bagi membersihkan sedimen ini, lebih banyak injak perlu disediakan dan keadaan ini akan meningkatkan kos perpaipan. Penyelenggaraan berkala juga perlu dibuat untuk memastikan kecekapan dan kebersihan air yang disalurkan. Kelemahan lain bagi rangkaian ini ialah tekanan adalah tidak tetap dan kawasan yang jauh dalam paip utama berkemungkinan memperolehi air yang agak kurang berbanding pengguna yang berada berdekatan dengan paip utama. Sekiranya terdapat sebarang kerosakan berlaku di garis cawangan, kunci bekalan utama akan ditutup dan keadaan ini akan mengganggu kawasan sekitar yang berhubung dalam sistem agihan yang sama. Dalam sistem ini juga, air yang digunakan untuk tujuan memadam kebakaran adalah terhad. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan Fitri bin Abi Rahman. Nombor metrik 13 DKA 21F2019 dari kelas DKA S1. Saya ingin menerangkan tentang sistem grid. Sistem grid merangkumi sub rangkaian seperti garis utama, sub utama dan garis cawangan. Tetapi dalam sistem ini, hujung dihapuskan dengan menghubungkan semua baris. Oleh itu, aliran berterusan dalam sistem ini tanpa stagnasi keadaan terhenti. Oleh itu, sistem ini juga dikenali sebagai sistem retikulasi. Reka bentuk ini sesuai untuk kawasan yang terancang. Kelebihan rangkaian ini adalah aliran air akan mengair secara berterusan tanpa sekatan dan tidak berlaku mendapan pada paip. Kehilangan turus air adalah minimum disebabkan kedudukan sambungan paip. Air yang digunakan untuk tujuan memadam kebakaran juga adalah mencukupi dan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan dengan mudah dengan menutup injak pada kawasan penyelenggaraan sahaja. Namun demikian, penggunaan rangkaian ini memerlukan rangkaian paip yang panjang dan besar memandangkan aliran air beredar dari semua arah. Selain itu, sukar untuk menentukan jumlah air yang dilepaskan, laju atau tekanan yang tepat dalam paip tertentu. Oleh itu, reka bentuk adalah sukar. Pemasangan paip juga memerlukan pekerja yang mahir dan meningkatkan kos. Injak pemutus juga diperlukan dengan banyak dalam reka bentuk rangkaian ini. Seperti gambar rajah di bawah. Untuk sistem yang ketiga, iaitu sistem gelang ataupun ring system. Sistem ini boleh dipanggil sebagai sistem keliling di mana saliran paip utama disediakan di sekitar bandar atau kawasan agihan. Dari garis utama, garisan cawangan dipasang secara serentak dan bersambung antara satu sama lain. Oleh itu, setiap kawasan yang diagihkan akan mendapat kuantiti yang mencukupi. Rangkaian ini sesuai digunakan untuk kawasan bandar terancang. Kelebihan rangkaian ini pula adalah aliran berterusan tanpa stagnasi, keadaan terhenti. Kerja-kerja penyelenggaraan dapat dilakukan tanpa mengganggu bekalan air.
ke kawasan dan kuantiti air yang banyak tersedia untuk kegunaan memadam kebakaran. Untuk kelemahan rangkaian ini pula, paip lebih panjang dengan diameter yang besar diperlukan. Penggunaan banyak injak pemutus dan memerlukan pekerja mahir untuk membuat kerja-kerja pemasangan paip. Sistem ini seperti gambar rajah di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad M. Hakimi bin Yusof. Nombor metrik 13 DKA 21F 2011. Sistem agihan air seterusnya ialah sistem radial. Sistem radial agak bertentangan dengan sistem cincin. Dalam sistem ini, keseluruhan kawasan dibahagikan kepada daerah atau zon pengedaran kecil dan tangkungan pengedaran individu disediakan untuk setiap zon pengedaran. Tangkungan yang disediakan biasanya jenis tinggi. Dari tabungan ini, saluran paip diletakkan mengelilingi kawasan agihan. Kelebihan rangkaian ini ialah air dapat dibekalkan kepada pengguna dengan kelajuan dan tekanan yang tinggi. Kehilangan turus air juga adalah minimum kerana air dilepaskan dengan had laju yang tinggi. Namun demikian, kos pemasangan paip adalah tinggi kerana melibatkan tangkungan agihan individu dan bersaingan. Gambar rajah ini merupakan sistem radial. Ini merupakan sistem agihan air di kawasan kajian. Setelah melakukan pembincangan dengan ahli kumpulan, kami sebulat suara ingin mengekalkan sistem agihan air di kawasan kajian, iaitu di Taman Perumahan Kenangan yang menggunakan sistem grid. Sistem ini sangat sesuai digunakan bagi kawasan perumahan. Taman Perumahan Kenangan dibina di persekitaran kawasan bandar. Hal ini menyebabkan reka bentuk sistem grid ini sangat sesuai bagi kawasan terancang. Kelebihan menggunakan rangkaian ini adalah aliran air akan mengairkan secara berterusan tanpa sekatan dan tidak berlaku mendapan pada paip. Kehilangan turus air adalah minimum disebabkan kedudukan sambungan paip. Air yang digunakan untuk tujuan memadam kebakaran juga adalah mencukupi dan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan dengan mudah dengan menutup injak pada kawasan penyelenggaraan sahaja. Keadaan ini tidak akan mengganggu bekalan untuk kawasan yang lain. Seterusnya, sistem rangkaian agihan air yang digunakan di Taman Perumahan Kenangan ialah sistem graviti. Sistem graviti sentiasa memerlukan penyeliaan tekanan supaya tidak terlalu tinggi sehingga dapat merosakkan sistem atau terlalu rendah sehingga menyusahkan pengguna. Di samping itu, sistem graviti ini tidak mampu memberikan tekanan yang tinggi ketika berlaku kebakaran di kawasan tersebut. Nama saya Muhammad Jalil bin Ambon, nombor metrik 13 DKA 21F 2013. Okay, saya akan buat sambung untuk seterusnya. Setelah melakukan beberapa penelitian melalui internet dan melakukan perbincangan bersama ahli kumpulan, kami sepakat mencadangkan kawasan dikaji iaitu Taman Perumahan Kenangan menggunakan sistem gabungan PAN dan graviti. Hal ini demikian kerana sistem ini kerap digunakan kerana faktor keberkesanan dan kos yang dikenakan rendah. Sistem ini juga memerlukan penyeliaan yang khas dan dapat digunakan secara cekap oleh pihak bomba sekiranya berlaku kebakaran. Malah, air tersedia dapat digunakan oleh pengguna walaupun berlaku kegagalan pam atau kuasa. Okay, seterusnya sistem pembentungan di kawasan kajian. Sistem pembentungan ialah suatu sistem peparipang yang direka bentuk untuk membawa air kotor keluar dari bangunan dengan bersih dan cekap. Air kotor yang dimaksudkan ialah air buangan daripada tandas, bilik mandi dan dapur. Pembuangan air kotor dari sesebuah bangunan amat penting bagi menjamin kesihatan awam, terutamanya penghuni bangunan itu tersendiri dan orang di sekitar bangunan tersebut. Sistem perplanan yang tidak bersih dan
cekap juga akan mencemarkan bekalan air bersih atau udara di kawasan tersebut. Okey, selain itu air yang terlepas keluar berupaya memusnahkan bahagian bawah tapak asas dan boleh menyebabkan pemedatan bahagian bangunan. Terdapat dua jenis sistem pembetongan dalam konteks pembinaan moden masa kini, iaitu sistem pembetongan awam dan sistem pembetongan tangki najis. Sistem pembetongan terpisah ni Itu ni ialah cara kira-kira dia. Okay, next kesimpulan. Kesimpulannya, sistem ini terdiri daripada dua pembetongan berasingan. Seterusnya, satu pembentong digunakan untuk kumbahan domestik. Manakala pembentong satu lagi digunakan untuk air hujan. Sistem pembentongan terpisah ini sering digunakan di Malaysia. Kumbahan domestik akan disalurkan ke loji rawatan, manakala air akan disalurkan tanpa dirawat. Antara syarat untuk menggunakan sistem pembentongan terpisah ini ialah dibina di kawasan rata, cuaca hujan pada tahun tersebut sedikit, dan akhir sekali pembinaan kawasan tersebut. Sistem ini mempunyai kelebihan dan keburukan. Akhir sekali, kelebihannya ialah tidak berlaku limpahan kualiti kumbahan yang seragam dan juga kos pembinaan yang rendah. Manakala kekurangannya ialah tiada pembersihan sendiri. Okey, sekian daripada kumpulan kami.